Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan kepada semua penonton, terutamanya kepada warga Universiti Inspirasi Kisah Hidup. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Jawatankuasa TV UniKH kerana sudi menjemput saya untuk memberikan atau berkongsi sedikit pengalaman berkaitan dengan penyakit buah pinggang tahap akhir yang sedang saya hadapi, dan juga bagaimana saya menghadapi sakit buah pinggang ini ketika pada masa yang sama saya sedang melanjutkan pelajaran saya di peringkat Dr. Falsafah atau PhD pada sebelum ini. Saya mulakan kisah saya ini iaitu bermula sekitar tahun 2014, iaitu pada hujung tahun sekitar November, mana badan saya telah terasa badan seperti tidak sihat. Contoh saya telah berlaku seperti hilang selera makan, kemudian badan menjadi cepat penat, dan malam agak sukar untuk saya untuk tidur. Tapi saya tidak begitu mengendahkan apa yang berlaku terhadap diri saya. Jadi saya membiarkan saja sehinggalah masuk tahun baru ketika itu di awal Januari, yang mana keadaan saya menjadi lebih teruk, iaitu saya bukan setakat hilang selera makan, tetapi apabila saya makan, saya akan memuntahkan kembali makanan itu. Kemudian badan saya jadi terlalu penat dan lesu. Saya punya kepenatan ini tidak hilang walaupun saya berehat dalam jangka masa yang lama. Selain daripada itu, malam saya sudah mula tidak boleh tidur dan badan saya terasa begitu sejuk sekali walaupun kipas tidak dibuka. Disebabkan keadaan saya yang bertambah teruk itu, saya telah ke pusat kesihatan universiti untuk mendapatkan rawatan dan juga untuk mengetahui apakah punca atau masalah yang berlaku pada diri saya. Apabila saya berkunjung ke sana, doktor mensyaki bahawa mungkin saya mempunyai masalah kegagalan buah pinggang, dan mereka telah menyatakan mahu membuat sepucuk surat supaya saya mendapat rujukan di hospital yang mempunyai fasiliti lebih untuk mengesan masalah atau kesakitan saya hadapi. Saya meminta mereka saya meminta doktor di pusat kesihatan universiti supaya membuat surat untuk dirujuk di hospital Serdang, iaitu hospital itu tersebut berhampiran dengan rumah saya, yang memudahkan urusan saya jika saya ke hospital tersebut di Kuala Lumpur. Dan saya ke hospital Serdang, saya terus ke bahagian kecemasan. Di sana saya telah pun ditahan di dalam ward nefrologi selama seminggu. Semasa saya berada di dalam hospital, di mana pada awalnya doktor memberitahu bahawa fungsi buah pinggang saya hanya tinggal 9% saja. Masa itu hati saya memang kecewa, sedih, sampai rasa putus asa disebabkan oleh masalah buah pinggang ini, yang mana ialah saya sedang dalam pengajian lagi masa tu. Jadi bila dapat sakit yang sebegini serius, agak sedihlah rasanya. Doktor mensyorkan supaya saya menjalani rawatan hemodialisis segera kerana toksik di dalam badan saya terlalu tinggi dan ianya boleh mengancam nyawa saya. Dan pada hari pertama juga
semasa saya berada di hospital, doktor telah membuat satu pembedahan kecil di peha saya untuk memasukkan tiub yang digunakan untuk tujuan hemodialisis secara sementara. Saya berada di dalam ward nefrologi ni selama seminggu dan keadaan badan saya selepas melakukan hemodialisis semakin pulih dan semakin baiklah daripada sebelum ni. Dan selepas minggu saya dibenarkan pulang. Kemudian saya perlu kembali selepas 3 hari untuk menjalani ujian darah untuk melihat kembali adakah toksik dalam badan saya masih tinggi atau tidak. Dan apabila saya kembali selepas 3 minggu buat ujian darah, dan doktor dapati toksik dalam badan saya masih lagi terlalu tinggi dan saya perlu menjalani lagi rawatan hemodialisis, yang mana kali ini satu tiub dimasukkan di tengkuk saya yang dinamakan sebagai IJC. Ianya bertujuan sebagai alat untuk hemodialisis atau cuci darah secara sementara sebelum saya mendapatkan rawatan yang tetap untuk jangka masa yang panjang. Keadaan saya ketika itu, walaupun saya sudah boleh berjalan, makan atau melakukan aktiviti seperti biasa, tapi dia masih lagi perlu gantung pada rawatan. Penerimaan saya pada mulanya terhadap penyakit atau sakit bawah pinggang ni memanglah kita akan merasa sedih kerana siapa yang nak minta sakit kan. Banyak kita punya aktiviti yang tak dapat kita lakukan bila kita sakit ni. Jadi saya rasa sangat sedih. Kemudian saya kecewa kerana saya masih muda, belum pun berkahwin lagi, sedang belajar pula tu, kerjaya pun masih belum ada. Tetapi telah ditimpa dengan satu penyakit yang sangat serius yang memerlukan rawatan berterusan atau seumur hidup. Bagi pesakit bawah pinggang, kita ada 3 jenis rawatan. Yang pertama adalah hemodialisis atau cuci darah, di mana rawatan ni kita lakukan sebanyak 3 kali seminggu dan setiap sesi adalah selama 4 jam. Kemudian rawatan kedua adalah rawatan CAPD atau kita panggil cuci air, di mana akan dimasukkan satu tiub di perut. Kemudian melalui alat atau tiub di perut itu kita akan masukkan air ubat ke dalam perut, dan air itu akan berada dalam perut selama lebih kurang 4 ke 6 jam. 4 ke 6 jam dan kemudian barulah kita tukar semula air tersebut. CAPD perlu dilakukan setiap hari sebanyak 4 atau 5 kali sehari, dan setiap sesi mengambil masa lebih kurang 30 ke 40 minit. Dan kaedah rawatan ketiga yang paling terbaik adalah transplant atau pemindahan bawah pinggang. Pada waktu tersebut saya masih belum ada orang yang sudi menderma bawah pinggang kepada saya. Jadi saya dicadangkan untuk mengambil rawatan CAPD. Kerana saya seorang pelajar, saya perlu bergerak. Jika saya memilih rawatan hemodialisis, saya perlu berada di pusat dialisis atau hospital untuk menjalani dialisis, dan saya tidak boleh bergerak bebas. Kalau saya pilih CAPD, cuci air, dia boleh dilakukan oleh saya sendiri, cuma perlu pastikan tempat untuk rawatan itu adalah bersih. Alhamdulillah,
Walaupun pada awal penerimaan saya sangat sedih, kecewa dan rasa putus asa. Rasa putus asa tu agak teruk jugalah kerana kita tak nampak masa depan untuk bagi penyakit macam ni. Saya fikir macam mana saya nak bekerja, bagaimana saya nak teruskan kehidupan dengan bergantung kepada rawatan semua hidup. Jadi agak putus asa lah ketika itu. Tapi Alhamdulillah saya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keluarga yang sangat memberi sokongan, dorongan dan motivasi pada saya. Begitu juga dengan sanak saudara, rakan-rakan, guru dan para pensyarah universiti. Semuanya memberikan saya kata-kata motivasi, semangat supaya saya tidak mudah putus asa dan saya terus tabah dalam menjalani kehidupan sebagai pesakit buah pinggang tahap akhir. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kerana dikelilingi oleh orang-orang yang sangat memberikan saya motivasi dan inspirasi untuk terus berjaya. Jadi kekecewaan dan kesedihan saya tu walaupun ada, tetapi dia semakin berkurangan lah. Cuma semangat saya untuk terus hidup itu semakin meningkat. Jadi saya mula menyusun matlamat hidup saya. Apa yang saya perlu lakukan selepas ini, saya perlu susun dengan teliti kerana selepas ini kehidupan saya berubah, tidak seperti dulu. Ada perkara yang saya boleh lakukan, ada perkara yang saya tidak boleh lakukan. Jadi saya kena terima hakikat berkaitan dengan kehidupan saya selepas ini yang sudah banyak berubah. Itu adalah perkara pertama yang saya lakukan, iaitu menerima apa yang telah menimpa diri saya dan berusaha untuk bangkit dan meneliti semula jalan hidup. Ke manakah hala tuju hidup saya, matlamat hidup saya, apakah yang akan jadi kepada saya dalam 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun jika diberi peluang hidup lebih lama, insyaAllah.